Rangkuman RM5. Pertama, pembayar cukai kini boleh mengemukakan borang nyata pada sistem e-filing LHDN pada bulan ini. Mulai Mac ini, para pembayar cukai kini boleh mengemukakan borang nyata tahun saraan 2020 dan tahun taksiran 2020 menerusi sistem e-filing. Individu yang perlu membayar cukai boleh mengakses sistem tersebut pada portal Lembaga Hasil Dalam Negeri. Para pengguna boleh pergi kepada bahagian tetapan untuk ciri My Tax, seterusnya perkhidmatan Easy Hasil dan seterusnya bahagian e-filing. LHDN tahun ini menyasarkan akan menerima sekitar 530,000 borang E tahun saraan 2020 daripada majikan yang berdaftar. Manakala sekitar 3.27 juta borang BE, P, PT, M dan MT akan diterima daripada individu yang memiliki rekod potongan cukai bulanan dan ansuran CP500 bagi tahun 2020. Para pembayar cukai disarankan untuk kemukakan borang nyata dan membayar cukai pendapatan mereka dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya gagal berbuat demikian, pengguna akan dikenakan penalti. Bagi sebarang maklumat, individu boleh menghubungi LHDN Hasil K-Line atau melanjutkan pertanyaan pada kaunter berdekatan. Kedua, KWSP Isytihar Dividen 2020 konvensional 5.20%, manakala syariah pula 4.90%. Meskipun agian tersebut dilihat lebih rendah berbanding tahun 2019, namun nyata KWSP telah melepasi sasaran purata dividen sebenar yang tidak kurang daripada 2% untuk tempoh 5 tahun berturut-turut. KWSP kini berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan mereka sepanjang pandemik COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Untuk maklumat, jumlah agihan dividen 2020 adalah pada kitaran 47.64 bilion ringgit Malaysia. Sementara itu, KWSP turut memaparkan peningkatan pada aset pelaburan sebanyak 7.9% kepada 998 bilion ringgit Malaysia. Ini membawa kepada nilai pasaran mencecah sekitar 1.02 bilion ringgit Malaysia. Selain itu, KWSP kini memaparkan peningkatan pada jumlah ahlinya sebanyak 2% kepada 14.89 juta individu. Angka tersebut berangkumi majikan yang telah berdaftar di bawah KWSP melebihi sebanyak 534,000 majikan. Ketiga, OPR kini kekal pada paras 1.75% oleh Bank Negara Malaysia. BNM kini menetapkan paras kadar dasar semalaman OPR masih di paras yang sama iaitu 1.75%. Penilaian ini dilakukan menerusi mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary MPC. Tindakan itu bertujuan untuk membantu mengukuhkan lagi kedudukan kewangan negara di kala fasa pandemik COVID-19. Berdasarkan pemerhatian, pertumbuhan negara dilihat akan disokong oleh bahagian pengeluaran sektor pembuatan, minyak dan gas serta beberapa bahagian yang lain. Setakat ini, usaha untuk memperkasakan pengurusan kewangan negara sedang dilakukan. Antaranya adalah prospek inflasi serta pertumbuhan dalam negeri. Pelbagai alat dasar ekonomi yang bersesuaian kini diaplikasikan oleh Bank Negara Malaysia. Ia bertujuan menjamin kelangsungan fasa pemulihan negara. Seterusnya, isu vaksin COVID-19. Lebih 108% tempahan vaksin kini dilakukan oleh negara. Selain itu, jemaah haji kini diwajibkan untuk menerima suntikan sebelum menunaikan ibadah tersebut. Sejak kebelakangan ini, beberapa isu berhubung vaksin COVID-19 telah berbangkit. Antara persoalan yang wujud adalah berikutan bekalan vaksin serta keperluan suntikan tersebut. Untuk maklumat orang awam, negara kini telah menempah lebih 108% vaksin COVID-19. Ia melebihi populasi rakyat negara. Maka berikutan itu, bekalan vaksin COVID-19 mencukupi untuk semua pihak. Sementara itu, berhubung isu keperluan suntikan vaksin, meskipun setiap penerima berhak menolak suntikan tersebut, namun ternyata suntikan ini menjadi antara syarat utama yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada bakal jemaah haji yang akan menunaikan ibadah tersebut pada tahun ini. Semua bakal jemaah haji diwajibkan menerima suntikan vaksin COVID-19. Saranan ini telah diusulkan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menangani isu berhubung penularan pandemik ketika mengerjakan ibadah. Akhir sekali, mulai 5 Mac,
Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang kini di bawah status PKPB. Sidang Media Majlis Keselamatan Negara kini mengumumkan penukaran status PKP kepada PKPB untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Selangor, Johor dan Pulau Pinang. Tindakan itu berkuat kuasa mulai 5 Mac sehingga 18 Mac 2021 ini. Keputusan tersebut telah diteliti berdasarkan penilaian risiko bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini kerana kadar kebolehjangkitan dan aliran penularan COVID-19 negara telah memaparkan trend penurunan. Pada pengumuman yang sama, MKN turut menjelaskan perjalanan rentas daerah sahaja kini dibenarkan kecuali negeri Sabah. Sementara itu, berkenaan dengan perjalanan rentas negeri, ia masih tidak dibenarkan sama sekali. Semua pematuhan SOP perlu dilaksanakan seperti biasa. Sekiranya terdapat individu atau pihak yang ingkar akan arahan tersebut akan dikenakan tindakan setimpal. Teruskan ikuti rangkuman RM5.